Masa on the way nak pergi toilet tu kan, dia terperasan daripada hujung mata dia ni ada sesuatu tau, macam tengah bertenggik atas pantry dalam rumah dia orang tu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, video kali ni sebenarnya agak menarik sebab ia dikongsikan sendiri oleh anak sepupu Pika. Nama budak ni ialah Munir, yang mana satu hari tu call, kita orang buat phone call, lepas tu dia kongsikan dekat Pika kisah seram yang berlaku dekat dia dan juga dekat kawan-kawan dia. So, Pika namakan kisah ni sebagai kisah seram ataupun cerita seram dekat IPT. Okey, sebelum Pika mulakan, kisah ni ada banyak jenis tau. So maksudnya bukan satu cerita je lah, dia ada 2-3 cerita. Dan kisah yang pertama ni berlaku sendiri dekat Munir. Dekat masa tu dia ni dekat kampus asasi di sebuah universiti di Pahang. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang berlaku dekat Munir ni katanya berlaku dekat asrama dia dekat blok A. Okey, kata dia dekat satu level dia ni, biasa kan kalau korang tengok layout pada college ataupun asrama budak lelaki dekat IPT, kebiasaannya dia orang macam bentuk dia tu macam panjang gitu kan. Jadi bilik dia ni adalah bilik yang paling hujung. Dan kalau dia nak pergi ke toilet pula dekat hujung sebelah sini. Jadi memang sangat jauh lah perjalanan dia daripada bilik dia tu nak pergi ke toilet. Dan kata dia dalam asrama blok A tu, satu bilik ada 4 orang pelajar dan satu level tu pula adalah dalam 8 hingga 10 bilik macam tu. Kisah dia bermula pada masa tu dia kata dia terbangun dalam pukul 3-4 pagi macam tu kot sebab nak terkencing kan. Lepas tu bila dia keluar daripada pintu bilik dia tu, dia pun pergilah berjalan seorang diri, okey. Pergilah ke toilet. Masa tu dia nampak ada seperti seorang tau dekat kawasan yang duduk macam mundar-mandir gitu depan kawasan toilet tu. Lepas tu dia macam, aku tak pernah nampak pun lelaki ni sebelum ni. Macam tu kan. So dia pun teruskanlah nak masuk dalam toilet kan. Sekali lelaki yang ada dekat depan toilet tu pun tanya dia tau, tak takut ke keluar pergi toilet seorang-seorang? Lepas tu dia ni husnuzon lah kan. Dia macam tak takut pun. Dan dia pun terus masuk ke dalam toilet macam biasa. Bila dia keluar daripada toilet, lelaki tu tadi dah tak ada. Lepas tu keesokannya, sekitar jam 3 ataupun 4 pagi, sama macam malam sebelum tu, dia terbangun lagi sekali tau sebab dia nak terkencing juga. So dia pun pergilah dekat toilet. Okay? Dan bila nak masuk dalam toilet, sekali dia nampak ada seorang lelaki tau duduk depan cermin. Tapi dia tak pasti sama ada lelaki tu macam tengah cuci muka ataupun tengah gosok gigi. Cumanya lelaki yang duduk depan cermin tu tanya dia satu soalan. Tak takut ke pergi toilet seorang-seorang? Jadi sekali lagi si Munir ni pun jawab tak takut pun, dan dia pun masuk toilet macam biasa. Bila dia keluar toilet, tak ada. Lelaki tu tadi memang tak ada. Okey, tak ada apa yang seram lah kan. Malam ketiga, dia terbangun lagi sekali pukul 3-4 pagi tau. Cerita dia berulang-ulang. Cuma kali ni dia kata dia pelik lah kan. Asal dia ni dah 3 malam berturut-turut terbangun pada waktu yang sama sebab nak terkencing. Jadi dia pun bangun dan pergilah ke toilet. Cuma kali ni dia tak nampak laki dekat luar ataupun tak nampak laki depan cermin. Kali ni masa dia nak masuk je dalam toilet tu, ada seseorang tau keluar daripada toilet sebelah. Cumanya lelaki tu tanya soalan yang sama seperti lelaki semalam dan 2 malam sebelumnya, iaitu tak takut ke keluar pergi toilet seorang-seorang. Masa ni dia dah rasa pelik dah. Sudah, kenapa 3 malam berturut-turut jumpa lelaki yang dia tak kenal, lepas tu tanya dia soalan yang sama. Pelik tak? Masa dekat dalam toilet tu, dia kata dia tengoklah dekat atas. Kan biasalah bila kita dalam ketakutan kan. Biasa kalau dekat dalam toilet, kita akan tengoklah dekat atas, betul tak? Nanti kan tiba-tiba ada benda tengah duk menjengah daripada atas ke. Kena pula dia kata toilet dia ni, toilet yang macam toilet lama tau. Yang sangat suram. Toilet besar tapi
yang lampu yang masih ada cuma 2 je. Jadi memang keadaan dalam toilet tu memang sangat-sangat malap. Lepas tu dia katakan yang dekat atas toilet dia ni pula ada banyak lubang-lubang, lopong tu kan. Sesekali dia terfikirlah, nanti kan keluar kepala menjengah daripada lubang kat atas tu mati. Macam tu. Masa dia tengah duk fikir benda yang macam tu, sekali dia dapat dengar 2-3 pintu dekat sebelah toilet dia ni seperti ada orang hempas dengan kuat tau. Tapi yang peliknya, hempasan tu macam 2-3 pintu sekaligus. Maksudnya dia kata mustahil lah kalau seorang yang buat. Dia seolah-olah ada 2-3 orang yang buat benda tu. Jadi masa tu memang dia dah tak fikir benda lain dah. So dia pun teruskan, orang kata buang hajat. Tapi yang peliknya sempat lagi lah dia buang hajat tu kan. Kalau Pika memang dah lari keluar dah. Tapi tak, dia maintain duduk dalam toilet tu, settle apa yang patut. Lepas tu baru dia keluar. Dia keluar perlahan-lahan, dia tengok, okey tak ada. Memang nasib baik lah tak ada. Bila buka pintu benda tu terduduk depan dia, tu tak ada lah. Cuma bila dia keluar tu memang benda tu dah tak ada. Dan lepas tu dia pun teruslah berlari masuk ke dalam bilik dia. Cerita ni tak habis kat situ tau. Dia sambung lagi ke malam keempat. Malam keempat pula dia terbangun. Jam yang sama juga, 3-4 pagi juga. Yang peliknya waktu yang sama. Dia terbangun. Lepas tu dia rasa macam malam-malam sebelum lah kan, dia rasa macam nak terkencing. Jadi dia pun teringat benda yang berlaku dekat dia semalam apa semua kan. So dia pun memberanikan diri, dia buka lah pintu bilik dia. Bila dia buka pintu bilik dia, dia tengok daripada jauh ada seorang lelaki tengah menunggu dia betul-betul dekat depan toilet tau. Kalau korang terus pergi toilet ke ataupun korang masuk balik. Jadi si Munir ni sebab dia rasa tak sedap hati, lepas tu dia katakan yang daripada jauh dia boleh nampak yang keadaan ataupun position lelaki yang duduk depan toilet tu seakan-akan menunggu dia tau. Macam tunggu je budak Munir ni datang dekat. Macam tu. Jadi sebab benda-benda tu, sebab dia takut, si Munir ni pun tak jadilah pergi ke toilet. Dia pun masuk balik dalam bilik dia dan dia terpaksalah tahan kencing sampailah ke subuh. Dah boleh bengkak dah pun dia kencing tu. Dan malam ke berapa dah? Lupa. Malam kelima. Okey. Malam kelima ni, kawan dia, salah seorang daripada kawan dia ni, dia meniaga tau daripada satu bilik ke satu bilik yang lain. Jadi dia pun, aku nak ambil peluang ni lah. Bijak tak Munir ni. Dia nak ambil peluang ni untuk pergi ke bilik ni untuk cari siapa budak lelaki yang dia nampak 4 malam berturut-turut yang duk tanya dia soalan yang sama. Tak takut ke pergi toilet malam seorang-seorang? Macam tu kan. Jadi yang peliknya, bila dia pergi dekat satu bilik ke satu bilik yang lain kan, memang tak ada pun budak lelaki tu. Lepas tu bila dia tanya kawan-kawan dia, dia cakap lah kan budak lelaki tu gini-gini, bentuk badan apa semua. Kawan dia kata, rasa macam tak ada pun dekat dom dia ataupun dekat level asrama dia orang tu. Jadi bagi pandangan korang kat sini, sebenarnya apa benda tu? Bagi pandangan Pika rasa tu bukan orang tau, tapi mungkin jelmaan. Cuma mungkin benda tu nak marah dekat si Munir ni. Sebab dia tanya Munir, tak takut ke keluar pergi toilet malam-malam seorang kan? Dan Munir ni pula dia jawab tak takut. Pika rasa berkemungkinan benda tu pada masa tu dia muka dah berubah kot. Mungkin muka dah buruk. Tapi sebab Munir ni dia rabun, dia tak pakai spek. Jadi mungkin dia tak nampak muka benda tu. Ataupun mungkin masa dekat dalam toilet, dekat lopong-lopong tu kan, sebenarnya ada benda tu tengah keluar ke kepala ke apa. Tapi orang rabun kan, dia tak nampak benda tu. Jadi mungkin sebab itulah benda tu nak marah dekat dia. Tak takutkan benda tu kan. Benda tu nak marah, jadi benda tu pun hempaslah pintu. Mungkinlah kot. Apa pandangan korang? Pika rasakan yang cerita kali ni bukan seram sangat tau, tapi macam seram komedi gitu. Korang rasa macam mana? Kisah yang kedua ni pula, kata Munir berlaku dekat salah seorang daripada senior dia, iaitu seorang perempuan. Dia ceritakan yang akak ni pada masa tu kejadian ni berlaku sebelum mid-sem punya break. Macam dom budak perempuan ni, dia macam satu rumah. Dekat satu rumah ni dia ada 8 pelajar. Dan dalam rumah tu dia ada 4 bilik. Maksudnya dalam satu bilik tu dia ada 2 student. Macam tu, faham tak? Faham kan? Jadi pada malam tu, kawan-kawan yang lain, kawan-kawan kepada akak ni, memang semua dah balik tau. Sebab akak ni dia kata yang dia ni memang orang last yang akan balik.
So kawan-kawan dia cakap lah, okey hari ni aku akan balik. Yang ni pun kata okey hari ni aku akan balik apa semua. Dan kebetulan pula pada hari tu, hari last dia dekat situ tu, dia tertidur. Daripada waktu asar sampailah dia terbangun pada pukul 11 malam. Nah, inilah bahayanya kalau tertidur selepas asar. Bila dia terbangun pada pukul 11 malam, dia katakan yang memang keadaan rumah tu sunyi sangat-sangat. Dan mereka ni biasanya akan selalu buka lah lampu dekat ruang tengah tu. Okey. So bila dia keluar daripada bilik dia ni, dia tengoklah, okey rumah dah sunyi. So dia percayalah yang mungkin semua kawan-kawan dia memang dah balik. So dia pun pergilah toilet. Bila dia keluar daripada toilet, dia tengok dekat kan laluan, kan Pika cakap yang dia buka lampu dekat ruang tengah tu kan. Bila dia keluar daripada toilet tu, dia terkejut tau. Dia pelik sebab dia tengok dekat tempat yang disuruh lampu tu ada kesan tapak kaki orang tau. Kesan tapak kaki orang yang basah. Jadi yang lagi menakutkan, kesan tapak kaki tu seakan-akan menuju ke satu bilik kosong, bilik gelap. Lepas tu dia ni nak pastikan aku ni duduk kat rumah ni seorang ke ada kawan. So dia pun mesej lah semua kawan-kawan dia, mesej ke WhatsApp macam tu lah. Tanyalah kawan-kawan dia ni tadi, dan mereka semua memang cakap yang dia orang ni semuanya dah balik. Maksudnya akak tu seorang je ada dalam rumah. Jadi kalau korang berada dekat tempat akak tu tadi, korang nak stay ke ataupun korang terus kemas barang keluar daripada rumah tu, sebab nampak ada tapak kaki basah macam tu kan, menuju pula ke bilik yang gelap. Kalau Pika, memang Pika akan terus keluar lah. Samalah macam akak ni tadi, dia memang dia kemaskan barang dia apa semua, dan lepas tu dia pun keluar daripada rumah tu, pergilah dekat rumah kawan dia yang lagi seorang yang tak balik lagi. Macam kejadian yang ketiga ni pula berlaku dekat kawan Munir yang juga seorang perempuan dekat dalam kawasan rumah yang sama. Maksudnya satu rumah ada 8 orang. Masa tu kawan dia ni nak pergi toilet tau. Cerita ni memang semua kisah dia bangun malam nak pergi toilet. Macam tu. Semua kejadian seram tu berlaku bila dia orang nak pergi toilet. Senang cerita. Jadi kawan dia ni terbangun, lepas tu nak pergi toilet. Masa on the way nak pergi toilet tu kan, dia terperasan daripada hujung mata dia ni ada sesuatu tau, macam tengah bertenggik atas pantry dalam rumah dia orang tu. Tapi dia macam abaikan lah benda tu, sebab dia mamai, lagi satu mungkin sebab nak terkencing sangat kot. Jadi dia abaikan je lah benda tu kan. Sebenarnya benda yang dia nampak tu adalah seperti gula-gula. Korang faham kan, gula-gula. Tapi position dia bukan berdiri tau, dia duduk. Dia duduk dekat atas pantry, atas macam meja tu kan, macam menunggu je budak perempuan tu. Tapi budak perempuan ni memberanikan diri, dan lepas tu dia pun pergilah toilet, buat macam tak nampak tau. Sampailah bila dia keluar balik daripada pintu toilet ni, benda tu tadi mungkinlah nak perhatian kot. Sebab kan biasanya benda yang macam tu memang dia nak perhatian pun, dia nak menakut-nakutkan kita, betul tak? Jadi disebabkan masa mula-mula tu budak perempuan tu ternampak, dia budak perempuan tu buat buat tak tahu kan. Kali kedua ni bila budak perempuan tu keluar daripada toilet, benda tu tadi melompat tau. Melompat terjun daripada pantry tu, dia melompat terjun ke bawah. Masa ni barulah budak perempuan tu pun menjerit, meracau. Lepas tu satu rumah lah terbangun dan tengoklah dia ni tengah duk menjerit-jerit sambil duk tunjuk-tunjuk lah dekat pantry tu. Lepas tu dia katalah apa benda yang dia nampak. So apa yang Pika boleh cakap dekat sini sebenarnya, kisah untuk kali ni, Pika rasakan yang semua makhluk yang mengganggu diorang ni semua kan, satu jadi tengah malam bila diorang on the way nak pergi toilet. Yang kedua, semuanya seakan-akan nakkan perhatian. Betul tak? Macam dia nak marah, orang ni aku buat macam ni pun dia tak takut, aku buat macam ni pun dia tak nampak. Macam tu. Jadi sebab tu dia orang buat macam tu. Siapa yang pernah terkena benda macam ni? Bunyi macam komedi seram kan? Tapi sebenarnya kalau let's say terjadi dekat diri sendiri, rasanya nak terkucil kat situ juga. Betul tak? So, apa pandangan korang tentang kisah yang Pika ceritakan kali ni? Adakah korang pernah mengalami masalah ataupun perkara seram yang sama sebelum ni? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So, apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, support Pika Storyteller Channel. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng supaya bila setiap kali Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika.
So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa lagi korang di video Pika yang akan datang. See you soon. Bye.